أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi menyiapkan assignment kumpulan kami, kami bertiga yang terdiri daripada Ana Ahmad Muzaffar bin Muhammad Ghazali 2002-2013. Seterusnya Muhammad Arif Hakimi bin Azmi 2002-2003. Seterusnya Muhammad Nofikri bin Sanusi 2002-1999 ingin membentangkan fiqh muqaran yang diberi tajuk tentang hiwalah. Pertamanya, hiwalah ini bermaksud pemindahan hutang. Menurut bahasa, hiwalah ini pemindahan atau perpindahan. Menurut istilah fuqaha, kontrak yang menyebabkan pemindahan hutang dari satu pihak kepada pihak lain. Seterusnya, menurut Al-Mughni Al-Muhtaj, istilah ini merujuk kepada perpindahan hutang daripada satu pihak kepada pihak yang lain. Seterusnya, dalil pensyariatan al-hiwalah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, melambatkan pembayaran hutang oleh orang kaya adalah zalim. Apabila salah seorang melambatkan pembayaran hutang oleh seorang kaya adalah zalim. Apabila salah seorang daripada kamu dibawa kepada orang kaya yang lain, maka ikutlah. Dalam riwayat Ahmad disebut, sesiapa yang dipindahkan kepada orang kaya yang lain, maka berpindahlah. Seterusnya kita pergi kepada contoh pemindahan hutang hiwalah. Contoh dia, Ali muhtal. Ali memberi hutang kepada Abu. Lepas itu Abu muhil. Abu memberi hutang kepada Ahmad. Abu ini berurusan langsung dengan Ali. Ahmad muhal alaih akan berurusan langsung dengan Ali. Gitu. Seterusnya kita pergi kepada rukun dan syarat pemindahan hutang. Ada 5 syarat dan rukun dia. Muhil, penghutang yang memindahkan hutangnya kepada orang lain. Muhtal, pemberi hutang, pemiutang, yang mana hutangnya akan dibayar oleh orang lain, bukan penghutang asal. Muhal alaih, orang yang bertanggungjawab melunaskan hutang kepada pemberi hutang. Muhtal. Muhalbih, hutang yang perlu dijelaskan. Serah lafaz pemindahan hutang. Sekian saja daripada Ana bagi pembentangan yang pertama. Seterusnya kita pergi kepada Muhammad Arif Hakimi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sahabat saya Ahmad Muzaffar bin Muhammad Ghazali. Saya Arif Hakimi bin Azmi, nombor metrik 2002-2003. Baik, kita sambung pembincangan kita, iaitu muhil, muhtal dan muhal alaih. Mestilah orang yang berkelayakan menjalankan kontrak, berakal dan baligh. Muhalbih mestilah dalam bentuk hutang.
Yang kedua, hutang tersebut mestilah telah berkuat kuasa. Sirah, penawaran dan persetujuan. Penawaran ialah apabila penghutang muhil berkata, aku pindahkan hutang kamu kepada orang ini. Persetujuan pula ialah apabila pemiutang muhtal berkata, saya bersetuju atau saya terima. Penawaran dan persetujuan ini mestilah disediakan serentak dalam majlis kontrak. Okey. Persetujuan penghutang muhil dan pemiutang muhtal. Penghutang muhil dan pemiutang muhtal perlu mengetahui kadar hutang yang perlu dijelaskan. Syarat sah pemindahan hutang. Muhal alaih mestilah berhutang dengan muhil. Hutang muhal alaih mestilah menepati syarat-syarat berikut, yang mana mestilah telah berkuat kuasa, mestilah setara dengan hak pemiutang, iaitu muhtal dari segi jenis, kadar dan sifat. Kadar itu saja daripada saya. Saya serahkan kepada sahabat saya seorang lagi, iaitu Muhammad Nur Fikri bin Sanusi. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ismi Muhammad Nur Fikri bin Sanusi, nombor metrik 2002-1999. Saya nak sambung apa tajuk al-hiwalah. Di antara dalam tajuk al-hiwalah itu terdapatnya percanggahan antara penghutang iaitu muhil dan pemiutang iaitu muhtal. Jika setelah pemiutang memperoleh hutang daripada muhal alaih, kemudian ia bercanggah pula dengan penghutang, maka penghutang berkata, saya tidak berhutang dengan anda. Anda hanya wakil saya untuk mengutip hutang tersebut. Hutang tersebut adalah hak saya. Sini pula pemiutang pula berkata, tidak, anda telah memindahkan hutang tersebut kepada saya sebagai ganti bayaran hutang anda kepada saya. Atas dasar itu saya mengutip hutang tersebut. Di sini ayatnya antara percanggahan antara penghutang dan pemiutang. Seterusnya sini juga dia nak ayatnya. Pengakuan yang diterima ialah pengakuan penghutang yang disokong dengan sumpah. Pengakuan yang diterima ini disokong dengan sumpah. Alasannya, pemiutang mendakwa penghutang berhutang dengan tetapi penghutang menafikannya. Dalam keadaan ini, pengakuan yang diterima ialah pengakuan yang menafikannya beserta sumpah jika tiada sebarang bukti. Sini ayatnya alasan pemiutang ini mendakwa penghutang berhutang dengannya. Tapi dalam keadaan ini juga pengakuan yang diterima ialah pengakuan yang menafikannya berserta sumpah jika tiada sebarang bukti. Ayatnya menafikan setiap benda tu dengan ada sumpah. Dengan ada sumpah kalau jika tiada sebarang bukti. Seterusnya demikian juga jika penghutang mengakui hutang tersebut tetapi berkata, saya hanya melantik anda sebagai wakil mengutip hutang tersebut bagi pihak saya, maka di sini juga pemiutang pula berkata, tidak, anda memindahkannya kepada saya. Ataupun penghutang pula berkata, apa yang saya maksudkan dengan kata saya pindahkan kepada anda ialah saya melantik anda sebagai wakil. Lepas tu pemiutang pula berkata, tidak, apa yang anda maksudkan ialah pemindahan hutang. Pemindahan hutang. Okay, seterusnya dalam keadaan ini pengakuan penghutang beserta sumpahnya akan diterima. Adil lagi ya. Kerana dia lebih tahu apa yang dimaksudkan dan apa yang dikatakannya. Kerana pada dasarnya segala perkataan kekal akan mengikut alasannya.
Akhir sekali, jika penghutang berkata apa yang saya maksudkan dengan kata saya, iaitu contohnya, saya pindahkan kepada anda RM100, iaitu 100 riyal yang dihutang daripada saya oleh sefulan, sebenarnya ia ialah pelantikan sebagai wakil. Di sininya ayatnya penghutang ni ia transfer, contoh misalnya transfer 100 riyal tu kepada orang yang berhutang, maka si fulan ni sebenarnya ialah sebagai wakil sahaja. Lepas tu pengakuannya ini tidak diterima, iaitu kerana perkataan yang digunakan hanya boleh merujuk kepada pemindahan hutang. Itu dengan ini dakwaan oleh pemiutang akan diterima. Wallahu a'lam.